Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik dan juga di TikTok page Tuan Nizam Malik. Selamat tengah hari. Sekarang kita pukul 12:01 tengah hari. Okay, so apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada, okay, dan sudi untuk join sesi live saya pada hari ini, okay. So seperti biasa kita akan live, okay, anda akan live bersama dengan saya pada hari Isnin sampai hari Khamis pukul 12 tengah hari, okay. So ini adalah jadual, okay, waktu saya untuk live, okay, di Facebook page dan juga di TikTok page, okay. Jadi kalau anda adalah seorang pelabur saham atau trader saham di Bursa Malaysia, ataupun anda adalah seorang bakal pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia, okay, anda boleh join anda boleh join sesi live ini. Okay, semoga apa yang saya kongsikan kepada anda memberi manfaat, okay, khususnya dalam proses anda melabur dan trade saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So sekiranya anda sedang menonton sesi live ni secara live bersama dengan saya, anda boleh say hi di ruangan komen. Alright, dan anda boleh klik like, klik love dan juga klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live pada hari ini. Okay, so saya nak tengok dulu siapa yang bersama dengan saya. Cuba say hi supaya saya nampak anda di ruangan komen. Okay, dekat Facebook kita ada Mar Akiaro is watching. Ni student saya ni, student saya dari Sabah. Okay, Ruzaidah Zaidaud is watching, student saya juga. Hafiz Aziz, BM. Kenapa tu BM? Alright, Ajmal Faris is watching. Muhammad Aidil. Lagi siapa? Rozaidah Zaidaud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana send 75 stars kepada saya. Terima kasih banyak. Rozaidah Zaidaud. Terima kasih kerana bagi saya star. Okay, so dekat TikTok siapa yang follow saya? Saparudin Talib. Saparudin Talib. Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Trader followed the host. Riz, hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. King of Tusun hadir tuan. Hadir support, okay. For fun only. Assalamualaikum tuan. Tergolong dalam T40 ke? Aduh, T40 pula okay, right. Rai Cheesy, saya. Okay, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, dekat Facebook, okay, kepada yang baru join, okay, terima kasih kerana menonton secara live. Okay, so ingat ya, setiap hari Isnin sampai hari Khamis saya akan go live. Okay, dan anda boleh follow saya dalam live ni. Okay, dan kita akan belajar berkaitan dengan saham lah. Okay, so hari ni dalam sesi live pada hari ni kita nak belajar pasal apa? Okay, hari ni kita nak belajar tentang jenis-jenis trader saham. Ni topik kita pada hari ni. Okay, dan kita nak belajar tentang macam mana orang menggelar diri mereka sebagai trader saham. Apa itu trader saham? Okay, right. Jadi kita akan fokus kepada topik ni supaya kita faham, okay, dan kita akan jelas tentang bila orang sebut trader saham tu apa maksud dia, okay. So berapa ramai daripada anda nak belajar dalam sesi pada hari ni? Cuba komen nak di ruangan komen, okay, dan jom kita belajar sama-sama berkaitan dengan jenis-jenis trader saham di Bursa Malaysia, okay. Alright, Alin Nana 377 nak. Mar Akiaro nak. Alright. Ziliana Aryani. Stephanie Toh, ni student saya untuk Saham Masri, newbie Saham Masri. Okay, terima kasih kerana follow. Okay, Wak Ijul Rimba Bara is watching. Ika Ahmad nak. Okay, ayuh. Okay, jom. Alright, so jom kita pergi ke whiteboard kita. Okay, macam biasa whiteboard kita di sini. Okay, nampak tak whiteboard? Kita setting whiteboard dulu. Okay, belakang sikit. Okay, nampak whiteboard? Okay, right. Okay, right. Khai, nak belajar dari mula. Okay, nak belajar dari okay, right. Nampak tak saya dekat Facebook? Terputus sikit tadi. Saya off handphone. Okay, right. Joshua Chiu, hai abang, hai adik. Panggil saya abang, saya panggil awak adik ya. Right, Muhammad Mahathir Kasim. Nampak tuan, nampak Okay, right. So, kita sekarang
nak belajar tentang topik kita hari ni, jenis-jenis trader. Nampak semoga nampak lah. Okay, kalau tak nampak macam biasa, buat-buat nampak Okay, right. So, topik kita hari ni jenis trader saham lah, of course trader saham Okay, right. Jenis-jenis trader saham. Okay, boleh nampak Okay, right. So, okay, kalau anda nak jadi trader saham, okay, anda kena tahu apakah maksud trader saham tersebut, okay? Alright, King of the Sun 100 viewers dah tuan. Okay, biasalah dekat TikTok dia naik 100 views, lepas tu dia turun balik. Okay, right. So, terima kasih kepada anda yang follow saya secara live, okay? Jadi, kita nak belajar hari ni jenis-jenis trader saham, okay? So, bila kita bercakap tentang trader saham, saya nak share dengan anda apakah persepsi orang ramai dekat luar sana tentang trader saham. Okay, so biasanya orang cakap trader saham tu adalah biasanya okay, dekat luar sana, okay, bila kita cakap trader saham, saya tak naklah jenis-jenis trader saham, saya just tulis kat sini trader saham. Trader saham, baru cantik sikit trader saham. Okay, alright, so biasanya bila kita bercakap tentang trader saham, dekat luar sana orang akan bahagikan kepada dua. Okay, short term dan juga long term. Okay, right. So short term dan juga long term. Biasanya bila orang cakap short term, dia orang akan cakap trader lah. Okay, bila long term, dia orang cakap investor. Ni adalah definisi yang biasanya orang akan gunakan, yang biasa orang sebut bila bercakap tentang trader. Okay, so kalau dia trader, kalau dia beli jual saham dalam tempoh masa yang singkat, dia kata itulah trader. Okay, tetapi kalau tempoh masa yang panjang, okay, kena hold sampai sebulan, 2 bulan atau lebih daripada masa tu, dia kata itu adalah investor. Okay, so ramai orang dia ingat macam ni. Okay, tapi saya berbeza sikit pandangan. Okay, saya tak regards orang yang trade saham untuk jangka masa panjang sebagai investor. Sebab kalau anda follow saya dalam sesi live sebelum ni, okay, definisi investor dengan trader saya adalah investor adalah orang yang beli saham untuk makan dividen. Okay, manakala trader adalah orang yang beli saham untuk target capital gain. Okay, jadi ini adalah definisi yang saya dah bezakan dari awal. Okay, tapi ramai orang dia fikir macam tu, kalau trader dia mesti short term, kalau long term dia terus jadi investor. Itu adalah definisi yang saya tak setuju, yang saya tak gunakan dekat sini. Okay, alright. So far adakah anda jelas maksud kat sini? Okay, alright. So apa yang betul tentang saham, okay, bagi saya, kalau kita sebut trader okay, kita kena buang definisi ni. Okay, kita tak pakai definisi ni. Okay, kita akan cakap, okay, trader saham ni siapa? Okay, sekejap Okay. Alah, kenapalah. Sekejap Okay. Trader saham ni adalah orang yang target beli saham untuk capital gain. Capital gain adalah maksudnya kenaikan harga saham. So, dia beli dekat bawah, kemudian harga saham tu naik, dia jual dekat atas. Okay, so profit secara capital gain. Siapa-siapa yang beli saham dan buat profit secara capital gain, dia sebenarnya tengah trade saham tersebut. Okay? Dan siapa-siapa yang beli saham, target dia, sasaran dia untuk capital gain, maka dia sedang menjadi seorang trader saham. Okay? So secara ringkasnya, capital gain adalah trader. Okay? Siapa yang buat capital gain adalah trader. Okay? Dan bila kita cakap tentang capital gain ni, okay, biasanya orang akan membahagikan beberapa jenis jenis-jenis trader saham yang buat capital gain. Okay, alright. So yang pertama adalah intraday. Intraday. Okay, intraday ni maksudnya orang yang beli saham dalam satu hari. Okay, dalam satu hari. Maksudnya dalam hari yang sama. Beli hari ni, beli hari sekejap Okay, intraday ni maksudnya dalam hari yang sama. Okay, intraday maksudnya dia beli dan jual saham dalam hari yang sama.
Contohnya pasaran saham dibuka pada hari ni pukul 9 pagi. So pukul 10 pagi dia beli, lepas tu dia jual pukul 11.30 pagi. So dalam hari yang sama dia beli dan jual saham yang sama. Okay. Dan petang mungkin ataupun dia beli pagi, dia jual petang. Okay, itu adalah intraday. Intra maksudnya intra hari, intra dalam day hari. So dalam hari yang sama. Macam tu lah lebih kurang. Okay, dalam hari yang sama. Intraday. Boleh tak ni? Boleh faham tak intraday? Siapa faham intraday? Faham tak intraday? Intraday maksudnya dia buat urusan jual beli saham dalam hari yang sama. Kalau faham, komen faham dulu. Okay. Kepada anda yang baru join, okay, hari ni kita sedang borak tentang jenis-jenis trader saham, okay, yang buat profit secara capital gain. Okay. Alright, Muhammad Mahathir Kasim, bagaimanakah pandangan tuan tentang pelaburan Rais? Ada beza tak dengan beli saham di Bursa Malaysia? Saya tak pasti tentang Rais, saya tak buat Rais, okay, tetapi secara ringkasnya Rais tu bukan Bursa Malaysia lah ataupun kalau tak silap saya pakai robot Rais. Saya tak pasti. Saya tak buat Rais, okay? So saya fokus Bursa Malaysia sahaja. Okay, boleh faham ya? Okay, right. Fazli Dan, faham, baru join live. Salam. Okay, terima kasih kepada yang baru join. Jangan lupa untuk klik button like dan juga klik button share. Okay, supaya lebih ramai lagi dapat join sesi live ni. Okay, alright. Intraday maksudnya dia buat urusan beli dan jual saham dalam hari yang sama. Okay, alright. So, yang kedua kita boleh cakap scalping. Scalping ataupun scalper. Okay, scalping ataupun scalper. Macam tak cantik tulisan ni. Kita tulis balik semula. Okay, scalping. Okay, scalping ni adalah orang yang buat jual beli saham dalam masa yang singkat juga. Mungkin dalam masa 1 jam, okay, ataupun dalam masa beberapa minit. Okay, dia beli, harga saham tu terus naik, dia terus nak jual. Dia macam intraday juga. Okay, kita boleh cakap macam ni lah. Kalau kita nak bagi secara lebih tepat ikut tempoh masa, kita boleh cakap macam ni lah. Scalping dulu. Sekejap sorry. Sekejap kenapa pemadam ni dia tak nak padam? Okay, alright. Okay, kita ambil scalping dulu lah kat sini. Scalping dekat sini. Okay, intraday dekat sini. Intraday dekat sini. Okay, so kita tukar. Scalping maksudnya dia very short term. Very short tempoh masa dia hold saham. Maksudnya scalping, kalau contoh dalam 1 jam ada profit, dia terus kaut. Dia naik 1-2 bit, dia ambil. Dia scalp. Scalping. Cuba tulis scalping dekat ruang komen. Okay, kalau intraday dalam tempoh hari yang sama, maksudnya dia mungkin beli pagi, dia jual petang. Okay, kalau intraday juga kita boleh sebut beli petang pukul 4.30, lepas tu esok pagi jual. Okay, pun kita sebut intraday jugalah, lebih kurang intraday lah. Okay, tapi scalping ni dia very short. Maksudnya dalam 1 jam dia target ada kenaikan, dia nak jual. Dia macam very short. Okay, scalping. Boleh beza tak? Dapat beza tak scalping dengan intraday ni? Kalau boleh bezakan, komen faham dekat ruang komen. Okay, boleh? Siapa faham beza antara scalping dengan intraday ni? Okay, cuba tulis dekat ruangan komen dulu. Faham? Okay, Stephanie Toh faham ya? Alright, AG faham. Okay, right, baik, terbaik. Okay, right. So next, okay, lepas kita dah faham scalping, kita faham intraday. Next, biasa terma yang orang sebut adalah swing trading ataupun swing trader. Okay, swing ni adalah dia beli dan jual saham dalam tempoh jangka masa yang lebih panjang berbanding intraday ni. Maksudnya dia akan hold dalam sekitar 2 minggu ke 3 minggu ke 4 minggu macam tu. Swing, kita sebut swing. Dia macam beli, tunggu sikit harga saham tu naik. Biasanya swing trader target dalam masa 2 minggu ke 4 minggu. Biasanya. Okay, swing trader ataupun swing trading. Okay, boleh semua? Alright, Riz, scalping jual beli kurang 1 jam. Kurang 1 jam atau berapa minit. Kalau saham tu naik, dia terus jual. Macam tu Okay, alright. Okay, tetapi kalau swing ni adalah dia beli saham dan dia tak expect nak jual cepat. Dia ambil bagi masa saham tersebut naik.
daripada sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Dia bagi masa sikit swing. So kita sebut swing. So swing ni dia macam main golf. Kita swing, swing. Lepas tu kita tengok bola tu pergi jauh. Dia ambil masa kan, dia pergi. Okay, dia tak laju sangat. Swing kita sebut. Faham ke faham ni? Swing trader. Okay, right. Intraday apatah nanti? Tadi. Okay, Faiz Nur. Intraday maksudnya jual beli saham dalam hari yang sama. Ataupun dalam tempoh masa yang singkat. Okay, dalam masuk dia beli petang, jual esok pagi. Pun kira intraday jugalah. Ataupun short term lah. Okay. Alright. Okay, right. So, the next one adalah long term lah. Long term trade. Long term trade. Tak nak trade lah. Long term lah maksudnya. Long term. Okay, long term. Long term trade. So, maksudnya, dia beli saham. Okay, dia simpan saham tu selama yang boleh. Okay, lagi lama lagi bagus. Okay. So, long term adalah orang yang beli saham. Biasanya dia pakai carta monthly chart. Okay, so dia expect dalam masa lebih 2 bulan, 3 bulan ke atas, okay, dia expect nak simpan saham tersebut lah. Okay. Alright, Muhammad Fakri, bro, macam mana nak tengok graf saham? Macam mana nak tengok graf saham? Kita boleh gunakan platform kajian saham, namanya adalah KLSE Screener. Okay, so Google je, dekat Google, type KLSE Screener. Okay. Okay, right. Faiz Nur, tuan, untuk FCPO tak boleh long term kan? Katanya sebulan sahaja. Tahan, betul ke? Kalau tak silap, FCPO dia ada kontrak dia yang kita kena settlekan jual beli. Okay, right. Tapi saham bukan macam tu. Okay. Alright, Bernard, trader bursa. Trading view jauh lebih detail. Boleh juga. Siapa nak pakai trading view pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Ikut preference masing-masing. Ada orang suka trading view, ada orang suka KLSE Screener, ada orang suka investing.com, ada orang suka RHB Trade Smart. So sebenarnya tak kisah, mana-mana pun boleh. Okay. Long term dia bagi masa saham tu naik berbulan-bulan. Okay, so long term. Okay, jadi ada 4 jenis trader, okay, yang biasanya orang borakkan di luar sana. Okay, jadi anda suka yang mana? Anda suka yang mana? Anda suka scalping ke? Anda suka intraday ke? Anda suka swing ke? Anda suka long term? Cuba tulis dekat ruangan komen. G-Sharp, charge broker intraday mahal dari swing ke tuan? Kalau tak silap saya, lagi murah. Kalau intraday lagi murah dia punya broker dia. Saya tak pasti, boleh semak dengan syarikat broker. Okay, boleh semak dengan Remizer ya. Alright, anda suka yang mana? Cepat komen. Anda suka yang pertama ke? Okay, scalping ke? Anda suka intraday ke? Anda suka swing ke? Ataupun anda suka long term? Anda suka yang mana? Wow, Stephanie Toh, intraday. Ridwan Aziz, kontra ada ke tuan? Okay, kontra tu adalah, dia satu istilah di mana kita menggunakan leverage. Kontra ni kita menggunakan leverage. Di mana bila kita beli saham, kita ada modal RM1,000 dan kemudian syarikat broker kita bagi leverage kepada kita. Kita boleh beli saham sehingga RM3,000. Tetapi proses jual beli saham tu kena diselesaikan, dimuktamadkan dalam tempoh masa T2, okay, iaitu dalam tempoh masa yang ditetapkan. Itu kita sebut kontra. Jadi dalam tempoh kontra tu, kalau saham tersebut naik ke turun ke, kita kena pick up counter tersebut. Kalau kita nak pick up, kita kena top up duit. Kalau kita tak nak pick up, kita tak nak masukkan duit, kita kena clear position. Okay, kita kena clear position, which is kita kena cut loss lah. Okay, jadi itu adalah kontra. Jadi kebanyakannya bila kita pakai account patuh syariah ataupun Islamic account, dia tak ada leverage. Jadi kontra ni tak applicable sekiranya kita menggunakan duit kita sahaja. Okay, which is modal kita RM1,000, kita hanya beli pakai duit RM1,000 tu saja. Kita tak pakai leverage. Jadi tak ada berkaitan dengan kontra lah basically. Okay, so kontra secara ringkasnya adalah kalau kita gunakan leverage dan kita kena settle the payment dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okay, jelas? Okay, right. Alright, Mark Akiaro, intraday and swing bergantung capital gain. Right.
Wak Ijul intraday, tapi kalau harga turun ke kadang jadi swing atau cut loss cepat-cepat. Okay, right. Ararian intraday dan swing. Okay, right. Okay, right. So terima kasih pada anda yang respon. Okay, so basically saya terangkan kepada anda jenis-jenis orang mendefinisikan tentang trader saham ni lah. Okay, jadi kalau anda belajar dengan saya, okay, so saya nak beritahu anda apa yang saya pegang dalam definisi trader saham. Okay, so kalau anda belajar dengan saya, okay, basically bila belajar saham dengan saya, tak ada istilah scalping, tak ada istilah intraday, tak ada istilah swing, tak ada istilah long term. Okay, empat-empat ni semua tak ada. Okay, right? So, kalau anda belajar dengan saya, okay, cara pendekatan saya adalah kita tak set diri kita sebagai intraday trader. Kita tak set diri kita sebagai scalping trader. Kita tak set diri kita sebagai swing trader. Kita tidak set diri kita sebagai long term trader. So, basically bila kita beli saham, okay, teknik yang saya gunakan adalah mengikut signal. Ada buy signal, kita beli. Tak ada buy signal, tak payah beli. Okay, jadi apabila sesuatu saham, bila kita kaji kan, menggunakan technical analysis, kita akan nampak signal. So bila kita beli mengikut signal tersebut, kita expect saham kita bergerak naik. Tetapi anything can happen in the stock market. Okay, which is saham tu, dia naik, dia boleh turun. Okay, jadi apa yang kita nak buat adalah apabila kita trade sesuatu saham, kalau saham yang kita beli tersebut naik, alhamdulillah kita buat profit. Tapi kalau dia turun, okay, kita kena cut loss. Okay, kita kena buat cut loss. Okay, itu adalah kerja yang kita kena buat sebagai trader saham. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tak dapat nak tentukan, kita tak dapat nak kawal bilakah sesuatu saham tu akan naik. Okay, kita tak boleh nak kawal. Okay, tak ada siapa yang boleh tentukan bila saham tersebut naik dan berapa banyak dia naik. Nobody knows. Jadi, bila kita beli sesuatu saham, contohnya, okay, kita beli sesuatu saham, ni entry price kita. Okay, so selepas tu, dia naik ke, dia mendata ke, ataupun dia turun ke bawah, tiga-tiga ni boleh berlaku. Okay, jadi, kita monitor saja, okay, dalam tempoh pergerakan dia ni. Okay, kalau dia naik, kita tahu nak clear position. Kalau dia turun, kita juga tahu nak cut loss. Okay, so itu adalah pendekatan saya, which is saya tak pernah set, okay, counter ni saya nak beli untuk intraday, saya beli saham ni untuk short term ataupun untuk swing. Tak pernah. Okay, ataupun kita tak buat macam tu. Sebab macam mana kita nak decide sesuatu counter untuk short term ataupun long term, sedangkan kita tak dapat nak tahu tentang masa depan. Jadi apa yang saya buat adalah kita fokus kepada signal. Kalau ada buy signal, kita beli. Dan kemudian kita monitor sehingga sell signal tu berlaku. Kalau dia berlaku sell signal, maka kita akan jual saham tersebut. Tak kisahlah dia dalam tempoh scalping ke, dia dalam tempoh intraday ke, dia dalam tempoh swing ke ataupun long term. Depends kepada performance, prestasi sesuatu saham syarikat tersebut lah. Okay? Jadi contohlah saya beli sesuatu saham. Saya dah buat kajian saham. So saya nak trade saham tersebut. Saya memang target nak beli untuk capital gain. Sebab saham tersebut ada signal buy. Okay, dari segi technical analysis ada buy signal. Jadi saya pun belilah saham tersebut selepas saya dah set up trading plan. Okay, so bila saya beli tersebut, saya tak tahu dia akan naik bila. Saya tak akan tahu dia naik berapa banyak. Jadi saya akan monitor. Okay, so perkataannya adalah monitor. Kita akan monitor. Monitor saham yang kita beli. Kita monitor saham yang kita beli. Okay, kita monitor saham yang kita beli. Sehingga dia berlaku sell signal. So, bila dia naik, dia akan berlaku sell signal, kita akan jual. Kalau dia turun, dia akan berlaku sell signal juga, kita akan jual. So, berapa lama tempoh menunggu tu, kita tak tahu. Jadi, kita open. Sebab tu saya nak beritahu anda, teknik saya adalah kita open kepada possibility. Okay, bila saham tersebut nak naik ataupun turun, kita open. So berapa lama dia ambil masa bergantung kepada saham tersebut. Kalau saham tersebut naik cepat, alhamdulillah kita boleh clear position, take profit. Kalau dia lambat, kita kena tunggulah sampai dia naik. Kalau dia jatuh kena cut loss price, kita clear position. Itulah dia benda yang kita buat dalam aktiviti trade saham. Okay, so apa yang saya ceritakan kepada anda ni adalah reality, benda yang kita buat dalam saham. Sebab ramai orang bila bercakap tentang saham, dia banyak sangat fikirkan tentang scalping,
dia fikir pasal intraday, dia fikir pasal swing, dia fikir pasal long term. Sedangkan semua benda tu adalah sesuatu yang kita tidak boleh kawal. Yang kita boleh kawal adalah kajian saham kita. Kita boleh baca signal, sama ada buy ataupun sell signal. Itu kita boleh baca. Tetapi kita tak boleh menentukan sesuatu saham tu akan naik bila dan dia akan naik berapa cepat. Kita tak boleh nak kawal benda tu. Dan kita juga tak boleh menghalang sesuatu kaunter saham kalau dia nak jatuh. Jadi bila kita tahu apa yang kita boleh kawal dan apa yang kita tak boleh kawal, maka kita akan buat seperti apa yang sepatutnya yang kita boleh kawal dalam kajian saham kita dan juga aktiviti pelaburan dan trade saham kita. Okay? So bila kita buat macam ni, kita akan melabur saham dengan lebih tenang. Okay? Isunya adalah ramai orang dia cuba scalping dan dia cuba buat intraday. So bila dia nak beli saham, dia target intraday, dia nak beli saham dalam masa hari yang sama, dia nak beli dan jual. Tetapi pada waktu tu pasaran saham bearish. Okay, kita tak tahu bila pasaran saham bearish. Okay, tiba-tiba pasaran saham bearish pada waktu tu. Dan dia beli saham, dia target nak intraday. Dan majoriti kaunter saham jatuh pada hari tersebut. Jadi maka dia akan mengalami kerugian. Dan dia akan stres sebab dia target nak profit tetapi dia terpaksa mengalami kerugian. Okay, jadi kita jadi stres dalam saham. Kita jadi beremosi dalam saham sebab kita berharap akan dapat buat profit dan kita akan dapat buat profit cepat. So harapan inilah yang membuatkan kita jadi struggling untuk konsisten dalam saham ataupun untuk jadi bertenang dalam saham. Tetapi based on pengalaman saya, bila kita beli saham dan kita tidak mengharapkan saham tu naik bila-bila masa, kita open the time, maka kita akan lebih tenang. Okay, sebab kita tak ada expectation. Kita beli saham, kita monitor. Okay, dan kita tahu sell signal kita macam mana. Kalau dia berlaku sell signal, kita akan clear position. Semua tu adalah kita dah set ataupun kita dah tentukan sebelum kita beli sesuatu saham based on trading plan yang kita buat. Okay, so far adakah anda faham? Kalau anda faham, komen faham. Okay, right. Ararian, problem saya takut nak cut loss, lepas tu tiba jadi long term. Okay, right. Sebab itulah dalam trading plan kita dah set dah di mana kita nak clear position untuk take profit dan kita dah tahu dah kita nak cut loss kat mana. Jadi kita bila beli saham kita akan follow trading plan tersebut. Okay, itulah perkara yang kita nak buat. Lepas kita jual saham tersebut, sama ada dia naik balik ataupun dia turun, itu bukan game kita lagi dah. Kita dah jual, kita dah clear position. Jadi tak payah fikir. So kita akan go to the next trade. Itu yang sepatutnya kita buat lah. Okay, alright. Okay, alright. Ada soalan tak so far? Kalau ada soalan, tanya soalan dekat ruangan komen. So apa yang saya cerita kepada anda ni, saya jarang cerita jenis-jenis trader. Tetapi inilah perkara yang selalu disembangkan di kedai kopi. Okay, cerita pasal intraday, swing dan sebagainya. Dan ramai orang fikir nak belajar intraday, nak belajar swing, nak belajar intraday, short term trade, rempit dan sebagainya. Tapi secara ringkas dan padatnya, basically tidak ada cara untuk kita mengetahui counter mana yang akan naik dan berapa cepat dia akan naik. Kita hanya boleh baca signal dan kita monitor, okay, apa yang kita beli. Okay, alright. Terbaik coach, terima kasih. Okay, Anya Fogger, macam mana nak pilih counter? Counter ada banyak, tak tahu yang mana akan naik atau turun. Okay, alright. Soalan yang bagus, Anya Fogger. Okay, sebab itulah kita kena buat kajian saham. Okay, bila kita buat kajian saham, okay, kita akan ada, first kali kita akan buat screening counter. Okay, screening counter ni adalah, kita akan shortlistkan daripada 1000 counter yang ada dalam bursa Malaysia. Kita akan shortlist kepada 5 ke 10 counter yang mengikuti kriteria kajian saham kita. Okay, so kita akan buat shortlist. Okay, dan kita akan fokus kepada counter tersebut untuk mencari buy signal. Okay, buy signal dan kita nak buat trading plan supaya kita boleh beli saham tersebut. Okay, jadi dalam kajian saham kita akan buat fundamental analysis dan kita akan buat technical analysis. So dari situlah kita akan dapat decide counter mana yang kita nak belilah. Okay, jadi siapa tadi? Anya Fogger. Anya Fogger, okay, macam mana nak pilih counter? Jawapannya kena buat kajian saham. Okay, Stephanie tu, kajian saham. Betul tu, jawapan yang tepat. Kena buat kajian saham, barulah kita akan dapat tahu yang mana counter untuk dibeli. Okay, so kalau anda tak tahu nak buat kajian, so anda kena belajar dululah. Belajar cara buat kajian, step by step, apa nak kena buat, sehinggalah anda dapat pilih counter saham yang terbaik untuk anda. Okay, alright. Alimran Production, try info pasal Saxo Bank boleh?
Tak boleh. Jawapannya tak boleh. Sebab Saxo Bank adalah akaun untuk pelaburan saham global. Okay, dan saya tidak fokus kepada pasaran saham global. Saya fokus kepada Bursa Malaysia sahaja. Okay, jadi Bursa Malaysia kita pakai akaun CDS. Kalau Saxo Bank untuk beli saham-saham global. Okay, dan kalau saham global saya tak pakai Saxo Bank. Saya saham global saya beli menggunakan akaun MIDF Invest. Apps MIDF Invest. Okay, so kalau cakap pasal MIDF Invest mungkin saya boleh cerita sikit lah, tapi pasal Saxo Bank saya tak sure. Okay, saya tak gunakan platform tersebut. Okay, alright. Mar Akiaro, TNM nak tanya, kalau beli counter dividend kena buat technical analysis juga ke? Jawapannya tak perlu buat kajian technical analysis seperti kita nak beli saham tu untuk capital gain. Okay, tetapi kita boleh juga buka chart untuk mencari di manakah waktu-waktu yang harga saham tu murah. Okay, sebagai contoh, okay, bila kita nak beli saham dividen, kita nak beli saham tu pada harga dia murah supaya kita boleh collect beli saham tu untuk tambah unit saham tersebut sebanyak mungkin. Okay, so of course dalam dividen, lagi banyak unit saham kita pegang, lagi banyak dividen kita akan dapat. Okay, jadi yang bijaknya adalah kita beli sesuatu saham yang memberikan dividen yang banyak dan dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan, dan kemudian dia punya harga tu adalah murah. Harga dia murah. Jadi masa bila waktu dia murah, so kita boleh tengok dekat technical analysis, kita boleh tengok ketika harga tu berada dekat ruangan lower Bollinger Band, dan kalau boleh dia berada dekat bawah lower Bollinger Band. Itulah waktu di mana waktu yang lebih sesuai untuk kita membeli, sebab harga pada waktu tu dia berada dekat bawah. Okay, kalau anda boleh belajar tentang stochastic, slow stochastic, okay, anda akan nampak kat mana patut beli ketika harga dia murah. Okay, so ini adalah kajian technical analysis, tetapi kita tidak mencari permulaan uptrend, okay, seperti kita nak beli capital gain. Okay, so dia ada terbalik sikit dengan technical analysis yang kita belajar untuk capital gain lah. Okay, boleh faham ya? Kalau faham, komen faham. Okay, dan hopefully anda belajar sesuatu. Okay, alright. Atikah Muniza. Okay, Mar Akiaro, okay, faham. Alright, Yasir Arafat, nak baca sikit komen Yasir Arafat. Majoriti yang masuk market sebab nak untung cepat dengan mudah, itu motivasinya. Kalau tahu teknik dan caranya, intraday dan scalping mungkin caranya, tapi bukan mudah seperti disangka. Swing dan long term lambat tuan. Okay, alright. So basically ada orang nak cepat kaya lah. Okay, itu masalahnya. Okay, tetapi risikonya tetap ada. Bukan saya kata scalping intraday tak boleh buat. Boleh buat. Tetapi bila anda masuk dengan mindset intraday dan scalping, dan anda menggunakan modal yang besar dengan harapan buat profit cepat, maka itulah yang menyebabkan anda tergolek dalam pasaran saham. Dia ibarat macam ni lah. Anda baru belajar saham. Anda baru belajar memandu kereta. Tiba-tiba anda pergi drive kereta Ferrari, dan kereta Ferrari tu laju. Anda pergi tekan kereta Ferrari tu, dan anda tak biasa lagi cornering dan sebagainya. Okay, mudah untuk tergolek ke tak? Jawapannya pasti mudah tergolek. So sama juga dalam saham. Kalau anda baru belajar saham, anda tak ada pengalaman jual beli saham lagi, anda tak tahu apa situasi-situasi dalam saham, anda sibuk nak buat intraday, scalping, mindset anda adalah nak cepat, maka anda cenderung untuk tergolek dalam pasaran saham. Okay, jadi kalau anda nak buat, suka hati anda lah. Okay, tak ada masalah. Sebab saham ni, akaun CDS kita ni, suka hatilah kita nak beli saham apa, pada harga berapa, bila kita nak beli, teknik apa kita nak pakai, terpulang lah. Okay, tetapi saya punya penerangan ni based on pengalaman saya melatih orang yang baru nak terlibat dalam saham. Okay, mindset kita kena betul dulu di awalnya supaya kita dapat bertahan lama dalam saham, dan lepas tu kita akan dapat momentum kita untuk lakukan pelaburan saham dengan lebih baik lagi. Okay, alright. Dan swing dan long term lambat tuan, lambat ni terpulang masing-masing. Tetapi kena ingat, kita buat pelaburan saham ni kita kena ikut resminya pelaburan saham. Kita bukan ikut kita. Masalah ramai orang dia nak ikut dia. Dia nak ikut diri dia dan nak harapkan pasaran saham ikut dia. Tak boleh. Pasaran saham ni kita ikut dia. Kita yang ikut timing dia. Bukan dia ikut kita. Tak boleh. Jadi kita kena betulkan mindset untuk kita ikut cara bersaham. Macam tu. Okay? Jadi kalau anda dapat ubah, okay, daripada mengikut cara anda sendiri ataupun ikut suka hati kita, okay, kepada mengikut cara yang betul, maka kita akan dapat buat saham ni dengan lebih baik lah. Okay? Alright. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya, Muhammad Hafiz, Non-Strike. Okay, alright.
Okay, risk. Macam mana nak tengok saham IPO? Untuk saham IPO, anda boleh buka Maybank to you, pergi dekat tab investment dan anda boleh tengok dekat situ ada info tentang saham IPO. Okay, boleh try kat situ. Yumirul, forex dengan saham apa beza bang? Saham dengan forex, anda kena tahu dulu saham tu apa dan forex tu apa. Okay, saham adalah pemilikan perniagaan. Bila kita beli saham, kita memiliki perniagaan, syarikat berstatus berhad yang ada dalam Bursa Malaysia. Forex pula adalah foreign exchange, pertukaran nilai mata wang. So setiap negara ada nilai mata wang. Okay, Malaysia ringgit, okay, contohnya dekat US dollar, okay, dekat Singapore dollar, dan semua negara ada nilai mata wang. Dan nilai mata wang tu dia turun naik setiap hari. Jadi forex trader ni dia trade pertukaran nilai mata wang. Jadi dia tidak memiliki nilai mata wang tersebut, tetapi dia trade nilai sahaja. Okay, perbezaan nilai tu yang dia trade lah. Okay, jadi itu perbezaan yang ketara antara saham dengan forex. Jadi dia dua benda yang totally berbeza. Tetapi ramai orang bila dia tak faham saham tu apa, forex tu apa, dan dia tengok chart sama je, lebih kurang chart ada pakai candlestick, dia anggap saham dan forex sama. Sebenarnya totally tak sama. Chart candlestick hanyalah menunjukkan pergerakan harga saham sahaja. Okay, so kita kena tahu apa yang kita belilah. Sebab tu kena belajar. Sebab tu kena faham dulu saham tu apa. Okay, dan kenapa kita beli saham. Okay, dan itulah perkara yang kita kena dapatkan ilmu lah. Okay, so nak belajar kat mana? Anda boleh Google. Okay, banyak blog-blog, artikel yang menulis tentang saham. Anda boleh pergi kat YouTube, belajar dekat YouTube. Okay, dapatkan informasi ramai orang share tentang saham. Ataupun anda boleh tonton live video saya. Saya pun ada banyak buat sharing tentang saham. Okay, tetapi kalau anda nak proper learning, okay, yang direct to the point, okay, anda boleh join kelas saham saya. Kita ada buat insyaAllah pada bulan Julai nanti, okay, pertengahan Julai kita ada kelas-kelas saham yang anda boleh join, okay, dan anda boleh belajar dari situlah. Hopefully ianya membantu anda. Okay, alright. Imran, boleh terangkan tentang brokerage fee M Plus tak Tuan Nizam? Okay, brokerage fee M Plus online ni ataupun mana-mana syarikat broker, brokerage fee kita akan dikenakan apabila kita beli saham dan jual saham. Maksudnya beli saham kita kena brokerage fee, masa jual saham kita akan masa jual saham kita kena brokerage fee juga. Okey. Jadi brokerage fee ni setiap broker berbeza. Okey. M Plus ada rate dia, RHB Investment ada rate dia, M Investment Bank ada rate dia. Setiap syarikat broker dan investment bank berbeza. Jadi kalau anda nak tahu berapa kiraan yang spesifik, anda boleh tanya kepada syarikat broker tersebutlah. So kalau anda buka akaun CDS dengan M Plus online, anda akan dapat seorang remiser ataupun dealer. Anda boleh tanya dia. Okay, anda boleh tanya berapa kiraan secara spesifik lah untuk brokerage fee. Okay, so anda boleh tanya dan dia akan terangkan kepada anda. Okay, so macam saya tak kira sangat brokerage fee sebab semuanya akan dikira oleh komputer. Okay, dan cuma saya tahu dia ada brokerage fee kat situ. Dan brokerage fee tu taklah mahal sangat. Okay, yang kita fokuskan sepatutnya adalah untuk making profit dalam saham. Okay, so itu fokus saya lah. Macam tu Saya harap jawapan saya menjawab persoalan Imran. Okay, so jawapan saya adalah you kena direct kepada your remiser ataupun dealer M Plus online untuk dapatkan info lebih lanjut tentang brokerage fee. Okay, alright. Pak Long Karen, suara tuan tak berapa kuat. Tak dengar ke suara saya? Adakah anda dengar suara saya? Suara slow sikit sebab belum makan lunch lagi. Lapar dah. Okay, alright. Boleh dengar tak suara saya? Kalau dengar, komen dengar. Okay, alright. Terima kasih kerana respon ya. Okay, alright. Mr. Daddy, faham TNM. Alright. Muhammad Fakri, biasa nak start saham modal berapa? Biasa modal RM1,000 pun boleh. Tak ada masalah. Okay, alright. King of Too Soon, jadi trader kena jadi diri sendiri. Betul. Ni King of Too Soon tulis benda yang sangat menarik. Nak jadi trader kena kenal diri sendiri. Kena tahu kita punya keupayaan, kebolehan kita lah. Okay, alright. So Fazli D dan dengar kuat jelas. Okay, terbaik. Suara tuan slow Macam mana slow Rohaimi kata suara saya slow. Okay, right. Rohaimi Muhammad, sekarang ni boleh profit saham lagi tak tuan? Boleh. Student saya ada buat profit 10% hari ni. Hari ni ada student saya dalam Premier Saham Mastery 2.0 profit 10%. Kejap lagi lepas live saya akan share screenshot profit tersebut. Okay, untuk
paparan anda lah, untuk anda tahulah boleh je buat duit dalam saham sekarang. Okay, alright. Saufi Ismail, macam mana nak hold counter, risau harga turun naik? Jawapannya anda kena ada trading plan. Okay, dan tahu apa yang anda belilah. Okay, dan jangan risau sangat saham turun dan naik. Okay, yang penting anda tahu di mana anda kena clear position kalau saham tersebut keep dropping. Kalau dia turun naik tak apa. Turun naik tak apa. Yang penting kalau dia turun ke satu paras yang kita kena cut loss, baru kita cut loss. Okay, dan jangan bermain dengan emosi. Jangan asyik risau. Okay, saham ni jatuh ke tak, kita banyak sangat fikir. So tak payah fikir, just monitor je. Kalau dia naik, Alhamdulillah. Kalau dia turun, kita cut loss. Itu je benda yang kita kena fokuskan. Okay, alright. Stephanie Toh, sekarang saham AirAsia sesuai dibeli? Okay, sesuai ataupun tidak dibeli, okay, terpulang kepada kajian saham. Okay, so buat kajian saham dan dapatkan jawapan tersebut. Okay, alright. Macam mana nak belajar untuk pemula? Okay, kalau baru nak start, anda boleh belajar melalui kelas saham. Kita ada buat kelas saham, namanya adalah Newbie Saham Mastery Online. Kita ada buat pada 16 Julai kot, kalau tak silap saya. Okay, pertengahan Julai nanti kita akan start buat kelas. So anda boleh register. Kita dah open dah, okay, untuk registration. So siapa yang berminat, anda boleh join Newbie Saham Mastery Online. Okay, alright. Siti Fatimah, RHB boleh buat loan untuk IPO kan? Apa syarat? Oh, saya tak pasti, kena tanya RHB lah. Okay, Mr. Daddy, suara jelas TNM. Alright. Amrin tanya, macam mana nak dapat keyakinan diri tu kan? Macam mana nak dapatkan keyakinan diri? Jawab soalan yang sangat menarik. So keyakinan diri ni sangat penting. Kalau anda nak berjaya dalam apa sahaja perkara yang anda nak buat, anda kena yakin pada diri sendiri. So macam mana nak yakin pada diri sendiri? Yang first kali anda kena yakin. Macam nak yakin adalah anda kena banyak cakap benda yang positif tentang diri anda. Okay, ramai orang dia tak yakin pada diri dia sebab dia banyak sabotage diri dia sendiri. Dia cakap diri dia tak bagus, orang lain lagi bagus. So anda kena sentiasa cakap benda yang positif tentang diri anda. So dari situ anda akan dapat keyakinan. Okay? Yang kedua adalah anda kena ada ilmu. Anda ilmu dalam apa yang anda nak buat. Bila anda nak buat saham contohnya, anda kena dapatkan ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu, anda tak akan yakin anda buat ni betul ke tak. Jadi bila ada belajar, ada ilmu, ada mentor, guru yang bimbing anda akan jadi bertambah yakin, okay, dengan apa yang anda buat. Okay? Dan yang ketiga, macam mana nak yakin adalah dengan mendapatkan result. Result ni akan menambahkan keyakinan kita. Dia akan boost keyakinan kita. So fokus untuk dapat result anda. Okay, dan sekecil-kecil result sampai sebesar-besar result. Okay, so itu yang akan membantu anda untuk dapat keyakinan diri. Okay, alright. My Cik Burger. Bang, forex halal tak bang? Minat nak join. Forex kalau ikut fatwa kebangsaan tidak patuh syariah. Okay, anda boleh semak fatwa kebangsaan Malaysia tentang forex. Tetapi ada yang kata harus, terpulang lah. Tapi kalau tanya saya, kita refer kepada fatwa kebangsaan. Okay. Mus Kamal 99. Sekarang ni nak swing right seminggu 2 susah sikit kan? Itu masalahnya. Kalau anda sibuk nak swing, anda sibuk nak intraday, anda sibuk nak scalping, anda akan rasa saham ni susah. Tapi kalau anda open your time untuk beli dan jual saham ikut masa yang terbuka, maka anda tidak akan rasa susah saham ni. Okay? So ramai orang rasa saham susah sebab dia nak cuba buat saham ni seperti apa yang dia nak. Sedangkan dia tak boleh kawal benda tu. Okay? Cuba dengar betul-betul apa yang saya cuba sampaikan ni. Okay? Alright? King of Too Soon, ni bukan forex bang, ni saham. Tuan Nizam ajar saham bursa. Yes, betul. Alright, Imran, TNM ada tips untuk konsisten dalam trade invest saham. Saya kadang-kadang hilang moralnya nak trade saham. Alright, Imran, okay, macam mana kita nak konsisten dalam saham? Nombor satu adalah kita kena buat saham ni sebab minat. Okay, kita kena buat sebab minat. Jangan buat saham sebab nak buat duit semata-mata. Of course, kita beli saham, kita melabur saham, kita trade saham, kita nak buat untung. Tetapi jangan jadikan dia sebagai satu tujuan utama. Tujuan utama kita mestilah sebab kita minat dan suka saham. Bila kita minat, suka saham, maka kita akan dapat lalui saham ni dengan lebih baik lagi. Okey, kita tak fokus kepada keuntungan semata-mata. Okey, ni sangat penting. Okey. So, bila anda buat dengan minat, insya-Allah anda akan dapat konsistensi dekat situ. Dan of course, bila anda ada ilmu dan sistem
yang anda boleh repeat all over again, dia akan memudahkan anda untuk konsisten dalam saham. Kadang-kadang disebabkan anda tak ada sistem, kejap-kejap anda tukar cara kajian saham anda dan anda confuse yang mana satu yang betul, itu yang menyebabkan anda tidak konsisten. Okey, dalam saham ni lah. Okey, so saya harap jawapan tu membantu anda lah. Okey, alright. Okey, Mus Kamal. Okey, saya kalau intraday win rate tak tinggi, ada tips untuk intraday? Jawapannya tak ada tips untuk intraday. Okey, tak ada tips untuk intraday. Jawapan saya, okey, bila kita bila kita belajar saham, kita buang semua ni. Terma-terma ni semua kita buang. Kita belajar ikut signal. Ada signal kita buy, ada sell signal kita jual. Okey? Amrin, saya sebelum ni pernah masuk kelas saham tapi saya tak faham lah, tapi bukan dengan tuan lah. Okey, alright Amrin. Okey, kalau tuan sebelum ni masuk kelas saham tak faham, normal. Sebab dulu masa saya belajar saham, starting belajar saham, saya pergi kelas-kelas saham memang saya pun tak faham. Apa benda yang sebenarnya kena buat dalam saham ni kan? So, disebabkan kita stuck dekat satu tempat dan orang present pasal benda lain dalam saham ni. Okay, jadi kalau anda nak dapat gambaran yang lebih jelas tentang situasi anda dan macam mana anda nak mulakan langkah dalam saham, anda boleh start belajar dalam satu program namanya Newbie Saham Mastery Online. Saya design program ni khas untuk anda yang baru nak start dan tahu apa yang anda kena buat untuk bermula. InsyaAllah kita akan ada program tersebut pada bulan Julai nanti. Okay, dan anda boleh klik link di bio untuk info lanjut. Siapa yang dekat TikTok, anda boleh klik link di bio, follow dekat page saya ni, klik button follow dan kemudian anda akan nampak ada satu link dekat bio, klik dekat situ dan anda boleh dapatkan info lanjut tentang kelas saham kita lah. Okey? Boleh ya? Okey, alright. User bagi company apa yang ada potensi. Tak boleh bagi counter lah, anda kena kaji sendiri, okey? Kaji sendiri dan dapatkan counter pilihan anda. Okey, boleh Okey, alright. Dekat Facebook ada apa-apa komen? Nak baca sikit? Alright. Yes, non-strike. Trade saham kena sabar. Okey, alright. Zarizi Muhammad. Assalamualaikum tuan. Bila dapat buat kelas offline? Buat masa ni kita belum ada perancangan. Nombor satu sebab saya agak sibuk dengan macam-macam urusan. Especially urusan family. Agak sibuk sikit. Jadi saya tak ada masa untuk saya buat program kelas saham secara berdepan. Okay, tetapi insyaAllah bila ada kelapangan nanti, mungkin bulan 8, bulan 9, kalau ada kelapangan, kita akan buat lah. Tapi itulah harap kalau kita buat, adalah orang datang. Biasanya buat, minta bila nak buat kelas offline, tapi bila buat tak datang. Itu masalahnya, okay? Okay, alright. Okay, Rohaimi Muhammad, kena ada target ke tuan nak profit macam mana? Yes, of course, kita kena ada target nak jual dekat mana, okay? Dani Muiz, berapa lama sebenarnya ambil masa untuk beli? Depends kepada buyer and seller. Okay, depends kepada harga yang kita queue. Okay, kalau kita queue pada harga buyer, lambatlah, kita kena tunggu orang kat depan kita berjaya beli, barulah kita dapat beli. Kalau kita beli pada harga seller, terus dapat beli. Okay, alright? Okay, alright. Mark Akiaro, untuk patut syariah, sekiranya ragu-ragu jangan ambil untuk forex. Muhammad Hafiz, trading plan tu maksudnya kajian saham ke tuan? Dan apa tanda counter saham tu sangat baik untuk dibeli? Muhammad Hafiz, kena buat kajian saham. Muhammad Hafiz, student PSM 2.0. Dalam PSM 2.0 tu ada video training. Nanti saya minta Tuan Faizal untuk contact tuan, untuk bantu tuan dapatkan video-video training dalam PSM 2.0 dan tuan go through that video. Fahamkan apa yang saya sampaikan dalam video training PSM 2.0 ya. Alright, Dais Muzik, Dani Muiz, kalau kerja pagi, malam free lah ke jual beli? Malam tak boleh jual beli. Malam pasaran saham tak dibuka. Pasaran saham dibuka pada waktu siang sahaja. Okay, alright. Rudy Zainal, tuan ada kelas untuk dapat profit setiap hari? Jawapannya tak ada. Muhammad Hafiz, tuan jangan pulau FB. Okay, alright. Sahar, tuan ada planning untuk buat kelas warren lagi ke? Buat masa ni belum. Nanti kalau ada masa nanti kita buat lah. Okay. Alright. Mark Akiaro, insyaAllah datang TNM buat di KK Sabah ya. Siapa-siapa yang berminat nak invite saya untuk jadi speaker saham, okay, anda boleh contact our team, okay, dekat Facebook ataupun dekat Instagram, anda PM. Kalau contoh anda adalah sebuah college ke universiti ke ataupun jabatan dekat tempat kerja anda, ada nak jemput saya sebagai speaker, okay, so saya mengalu-alukan. Saya mengalu-alukan saya untuk dijemput sebagai speaker. So anda boleh jemput. So nanti kita boleh bincang lah arrangement macam mana. Okay. So kalau berminat untuk offline, okay, kalau ada contoh jabatan immigration ke mana-mana lah, okay,
okay, sekolah ke universiti ke yang berminat nak invite saya, anda boleh PM. Okay, kita boleh uruskan, kita boleh bincang nanti. Okay, alright. Okay, alright. Okay, alright. Okay, so Dani Muiz. Okay, saat ni apa yang perlu newbie buat untuk terjebak luas dalam saham? Okay, Dani Muiz, untuk newbie, anda kena make sure anda belajar saham yang betul. Okay, anda boleh follow saya di Facebook page Nizam Malik, di TikTok page Tuan Nizam Malik, ataupun di YouTube channel Saham Masri. Dapatkan gambaran dulu tentang saham. Nanti kalau anda dah ready, boleh masuk kelas, belajar cara untuk mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. Okay, alright. So, saya rasa ada banyak soalan yang saya tak sempat nak jawab hari ni. So, sekarang pun dah pukul 12.51 tengah hari. So, insyaAllah esok kita akan sambung lagi live. Kalau anda ada soalan-soalan, okay, saya sebenarnya suka anda tanya soalan. Okay, dan saya nak cuba jawab soalan anda sebanyak mungkin. Tapi masa sangat-sangat mencemburui kita. Okay, jadi saya tak dapat nak jawab soalan-soalan anda semua ni. Banyak soalan, saya tak dapat nak go through semua hari ni. InsyaAllah kita akan sambung esok. Dan esok saya akan live pada pukul 2 petang. Okay, sebab esok pagi sampai tengah hari saya ada appointment dekat luar. Okay, sibuk saya nak jumpa Big Boss. Okay, dan kemudian petang saya insyaAllah ada masa pukul 2. Okay, kita akan jumpa dalam live. Okay, nanti ada soalan-soalan anda yang saya tak sempat nak jawab, nanti saya jawab dalam sesi live esok. Okay, alright. So, terima kasih banyak kepada anda yang follow saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Okay, best tak sesi live dengan saya? Siapa yang suka live dengan saya, komen best dekat ruangan komen. Okay, dan insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi live yang akan datang. Jangan lupa follow saya di Facebook page Nizam Malik dan juga di TikTok page Tuan Nizam Malik. Jangan lupa untuk tonton video-video di TikTok ni. Klik like dan juga klik love. Alright, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Masri. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.